sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bertemu pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Zaharin selaku ketua bahagian, Nur Faiza, Haji Jafar, ketua bahagian Batu Sapi pun ada sini, semua pimpinan yang ada. Terima kasih banyak yang datang dari jauh. Ada dari pulau, ada dari sungainya. Mohon ampun dan maaf, harinya hari Sabtu menyusahkan kamu datang kemari. Saya ingin berjumpa. Saya sudah nyatakan dengan saudara saya Zahari, saya mau datang walau jauh macam mana pun. Jalannya berombak kah, keadaannya banjir kah, saya bertemu dengan masyarakat yang menjauh. Alhamdulillah dapat bertemu pada hari ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kesihatan, dilanjutkan usia. Usia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkannya dalam kehidupan kita. Kita gunakan usia kita untuk kebaikan umat yang ada. Dibagi kita usia yang lanjut, ada yang 100 tahun, ada yang kecil, ada jawatan, ada pangkat. Pangkat itu bukan kita punya. Darjat itu kedudukan yang ada, kita menjadi perantara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal di muka bumi ini. Jadi alhamdulillah, saya berharap dengan adanya perhimpunan pada hari ini membolehkan kita sedikit sebanyak menjelaskan, menerangkan, dan mudah-mudahan ianya diterima secara baik oleh masyarakat khususnya di luar bandar. Kena penting kepada kita pada hari ini, kita sedar dan tahu Sabah ini terkenal sebagai sebuah negeri yang kaya, sebuah negeri yang banyak emasnya. Tapi emasnya tidak tahu ke mana, kayu balapnya tidak tahu ke mana. Jangan cerita yang emas boleh bergerak, yang kayu pun boleh ditumbang, yang tanah pun tidak boleh bergerak, tidak tahu siapa punya tanah. Kadang-kadang ini membimbangkan saya. Bagaimana kita membentuk sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Kita baru sambut Hari Malaysia. Tujuannya waktu itu orang tua-tua kita, Allahyarham Tun Mustafa, Allahyarham Tun Puat Setiban, ingin melihat agar Sabah dan rakyatnya kehidupan mereka jauh baik daripada kita di bawah penjajahan British. Berpuluh tahun Sabah ini dijajah oleh British. Ada kereta api di Tawau, tapi kereta api di Tawau digunakan untuk mengangkut kayu arang, coal, dan diekspor ke United Kingdom. Pasal itu mereka juga ada kebaikan dia. Tanahnya ada, kayunya ada. Kayunya paling bernilai di Sabah ini tidak lawan Semenanjung. Kayu jati, kayu merah, buliannya macam-macam. Diorang boleh guna untuk perabot. Sebahagian daripada kayu yang berada di Eropah, di England untuk Queen Elizabeth itu datangnya daripada Sabah itu. Dia ekspor ke sana. Sebahagian daripada perabot yang ada di Jepun datangnya dari kayu di Sabah itu. Kayu Jepun tidak ada, kayu Sabah banyak. Dan hari ini kemana kekayaan ini? Kita kadang-kadang salahkan. Salahkan siapa? Syarikat. Salahkan siapa? GRS. Salahkan siapa? Barisan Nasional. Salahkan siapa? Pemerintahan yang ada pada hari ini. Tapi kita juga mempunyai peranan selaku rakyat Sabah. Walaupun kita tidak ada kuasa untuk luluskan tanah, walaupun kita tidak ada kuasa untuk luluskan ambil emas, kelapa sawit, dipelanta di sini semuanya ni. Daripada hampir 3 jam saya berjalan tadi. Lepas ini, besok malamnya ada lagi program. Besok balik ke Kota Kinabalu. Lepas ini saya akan ke Bongkoka di Kudan.
melihat, menjelajah, merata tempat kekayaan yang ada di tepinya. Kemana ini kekayaan? Sabah kaya tapi penghuninya miskin. Betul ini? Kebimbangan kita. Bimbang kita pasal kita juga punya peranan. Peranan apa? Kita rakyat Sabah ini, pilihan raya tidak lama ini. Mungkin besok, mungkin lusa. Tun Mustafa, Tun Fuad Stephen, dia sundang di antara tokoh-tokoh yang boleh melahirkan Malaysia. Malaysia tidak jadi kalau tidak ada Sabah. Malaysia tidak jadi kalau tidak ada Sarawak. Malaysia tidak jadi kalau tidak ada Singapura. Waktu itu tanah Melaya saja, Semenanjung. Mana ada Malaysia kalau tidak ada Sabah, Sarawak, Singapura? Terbentuklah Malaysia, dilahirkan di bumi Sabah ini. Apabila dilahirkan Sabah ini, ada UMNO ini, ada BN, ada roket, ada PAS, ada Bersatu. Tidak ada itu. Tidak ada satu parti daripada Semenanjung itu Melaya datang ke Sabah, tapi kita dapat melahirkan, dinamakan anaknya Malaysia. Beranaklah Malaysia walaupun tidak ada parti dari Semenanjung. Tun Mustafa mencetuskan, Tun Fuad mencetuskan persamaan dengan pimpinan almarhum Tunku Abdul Rahman. Kita sayang negara kita, tapi dalam kita sayang negara ini, kita kena melihat. Saya dan suarakan lantang. Saya beritahu Tun Mahathir, Tun membina negara ini suntu nurani rakyat Malaysia di semua peringkat yang memerlukannya. Jangan hanya suntu nurani rakyat Malaysia di Semenanjung, di Penang, di Johor, di Selangor, di Kuala Lumpur, tapi di bumi Sabah, termasuk di Kuala, di Subud, di tempat-tempat pelosok kampung ini. Artinya kita selaku rakyat kalau tidak merasa keadaan yang apa kita nampak di TikTok, di WhatsApp, baru saja sehari tekan telefonnya, tidak tahu apa yang dia nampak. Mungkin dia nampaknya ditekannya telefonnya, lepas itu nampak kereta api yang laju di mana? Di Kuala Lumpur. Kereta api di Sabah laju lagi ke Rabau itu. 60 tahun 60 tahun kita lebih membentuk Malaysia. Kemana rakyat Sabah ini? Jangan salahkan Semenanjung, jangan salahkan semata-mata Kuala Lumpur, tapi kita rakyat Sabah juga bertanggung jawab dalam keadaan ini. Saya mantan naib presiden UMNO, 30 tahun saya kerja di 7 kementerian di Kuala Lumpur dengan ayahanda saya Tun Sakaran. Kami kerja di situ dan saya melihat keadaan seperti Allahyarham Tun Mustafa, kerjasama dengan Tunku Rahman, kerjasama dengan Tun Fuad, kerjasama dengan Lee Kuan Yew. Kami besarkan UMNO ini di Sabah ini. Kami besarkan BN di Sabah ini. Saya paling tinggi jawatan orang Sabah UMNO ini, naib presiden. Saya tahu saya silap, saya tahu saya ada salah saya. Begitu juga Tun Mustafa, begitu juga Tun Fuad. Tapi umat kita bukan malaikat. Bila kita sedar, bila kita tahu kesilapan kita, perbetulkan kesilapan itu untuk kebaikan generasi yang akan datang. Jangan tidak perbetulkan, kita merasa keadaannya, generasi yang akan datang lagi jauh, lagi susah. Cucu kita rasa apa yang kita rasa hari ini. Kaya kita dengan kayu padat, kaya kita dengan kelapa sawit, kaya kita dengan emas, kaya kita dengan minyak, kaya kita dengan gas, tapi airnya pun tidak ada. Pasal itu saya tegur banyak, saya bagi nasihat si Najib, saya bagi nasihat Pak Lah, saya bagi nasihat Tun Mahathir. Kerjasama tu, kerjasama. Saya boleh tolong kau jadi Perdana Menteri kedua di Sabah, tapi jangan kau masuk ke Sabah.
Bersatu, jangan bertanding di Sabah ini. Ajiji jumpa saya, Masidi jumpa saya. Boleh kau viral, kasih tahu sama ada saya cakap betul atau tidak ini. Datang rumah saya di Kuala Lumpur, datang di pejabat saya, Masidi, Ajiji, jangan masuk Bersatu, masuk warisan. Tapi saya tidak boleh bagi kamu jawatan. 1 minggu masuk, terus dapat menteri. Kamu sabar dulu, bagi tempat kalau keadaan untuk menyatukan umat yang ada. Tidak masuk. Masuk pergi mana? Masuk pergi Bersatu. Yang langsung tidak ada adunnya di Sabah ini. Dahulu Bersatu tidak ada adun. Tun Mahathir jumpa saya minta kursi, saya tidak bagi, kosong. Anwar Ibrahim jumpa, datang ke rumah saya dengan isteri dia, Puan Azizah, timbalan Perdana Menteri, minta kursi. Saya tidak boleh elak, pasal dulu ada PKR punya kursi di Sabah. DAP ada kursi di Sabah dahulu. Jadi saya tidak boleh katakan kamu jangan bertanding, pasal sudah ada YB mereka. Saya bagi ruang. DAP saya bagi, tapi gunakan logo warisan. PKR saya bagi, dia minta 14, saya bagi 7, 2 saja menang. Tan Sri Dompok, Tan Sri Winsis Anggang jumpa saya di pejabat, minta 18 kursi, bagi 14, 1 saja menang. Presiden Akpo pun kalah, si Matius Tangga waktu itu. Betul kan? Sejarah ini. Jadi kita mempunyai kesalahan, kesilapan. Perbetulkan keadaan ini untuk memulihkan. Dan inilah saya yakin dalam gelanggang politik saya 36 tahun, ini waktunya kita boleh mengubah keadaan politik di bumi Sabah ini. Yang boleh mengubah keadaan politik di Sabah ini, yang boleh mengubah keadaan kehidupan kita, bukan Anwar Ibrahim, bukan Zaid Hamidi, bukan Hadi Awang, bukan Mahyudin Yassin. Yang boleh mengubah keadaan kita di Sabah, orang Sabah, orang Sukau, orang Kuamut, orang Subut, orang Kinabatangan. Bertanding UMNO di Sempurna, Barisan Nasional. Lawan saya, Najib turun ke Sempurna ini. Musa Aman turun berkempen, berjuta orang belanja untuk tumbangkan dari Sempurna. Saya tumbangkan UMNO di Sempurna itu. Masakan tidak boleh tumbangkan di sini. Betul. Yang menumbangkannya, yang mengalahkan orang Sempurna, orang Sabah. Betul kan? Ini yang penting. Kena kita mempunyai pemikiran. Jangan bila datang pilihan raya, hari raya. Macam hari raya. Pasal apa? Pasal ada angpau. Rakyat kita dalam setiap pilihan raya yang dipikirkan duit. Datang rumah kita bagi duit. Musim kamu susah, mereka tidak datang. Apa datang si Zahid kemarin? Musim elektrik tidak ada, musim lampu tidak ada. Datang si Anwar Ibrahim, datang si Mahyudin. Musim kamu susah tidak datang, tapi pilihan raya datang, mereka datang. Pasal apa? Kamu tidak susah, dorang yang susah. Susah apa dorang itu? Susah undi. Pasal apa kamu dicari? Bila kamu bermasalah, anak tidak boleh masuk universiti, anak tidak boleh sekolah, tidak ada duit, tidak dicari itu. Tapi bila mereka susah, orang cari. Pasal apa? Takut hilang kuasa. Siapa yang bagi kuasa? Rakyat Sabah yang bagi kuasa. Masakan kita tidak boleh mampu menolak parti-parti semenanjung pilihan raya kali ini? Yang berkuasa menolaknya orang Sabah, rakyat Sabah ini. Jangan pikir angpau itu. Saya bimbang itu. Bila saya tengok kadang-kadang pilihan raya datang, voting slip datang. Voting slip dari pagi sampai besok pagi.
Sudah besok pagi kadang-kadang dong pegang kita punya IC. Mana kau punya IC? Kadang-kadang ini membangkang saya. Pikirkan anak-anak. Saya bukannya mau menyebut, mengungkit, tidak. Dari pagi semalam tidur sampai jam berapa, bangun pagi-pagi lagi bincang dengan orang di Sandakan. Mantan MP Sandakan si Chong saya panggil pergi hotel saya sarapan pagi. Saya tanya dia macam mana bagi kuat supaya kita buat perubahan. Banyak saya panggil pagi-pagi. Ini lepas ini lagi balik saja dari sini terus ada jumpa orang. Pasal apa? Pasal yang saya pikirkan, kamu punya anak, kamu punya cucu. Bukan saya. Saya bukan bernafsu mau jadi ketua menteri. Ditawarkan saya timbalan Perdana Menteri, saya tolak. Pasal apa artinya timbalan Perdana Menteri? Berapa timbalan Perdana Menteri dibuang di Malaysia? Gapar Baba, Musa Hitam, Anwar Ibrahim. Kau tidak setuju, buang. Kau tidak setuju, dibuang. Buat apa kita dibuang-buang? Nah, belajar pengalaman daripada apa yang telah berlaku. Saya berharap pilihan raya kali ini, pikirkan masa depan kamu punya cucu. Jangan pikir pasal duit datang itu. Percayalah dengan saya, dorang akan tabur duit pilihan raya kali ini berjuta ini. Orang dusun bilang apa? Amo na mengundi biaya. Boleh juga cakap dusun saya sikit-sikit. Hadirin yang dihormati sekalian, belia-belia yang ada, anak-anak muda yang ada, perlu memainkan peranan. Pasal ini kamu punya masa depan. Kalau kita salah, dia panggil saya. Apa kabarmu? Tak apa, jangan marah dia. Dia tak tahu. Pasal dia nampak muka saya, jangan marah. Itu anak kita kena sayang, anak dia pikir masa depan mereka ini. Hadirin yang dihormati sekalian, pasal itu kali ini saya sudah bagi tahu. Di Sabah ini kamu tahu, kamu sedar, kamu rasa tidak ada air, tidak ada elektrik. Banyak sudah orang berucap tidak ada air, tidak ada elektrik, tidak ada kerja, tidak ada duit, harga barang. Barang apa yang ada di Sabah ini? Apa kau punya beg tangan ini beli dari mana ni? Dari kedai. Beg tanganmu di kedai kau beli. Dibuat di mana ini? Beg tangan di Kuala Lumpur. Kenapa di Sabah tidak boleh beg tangan? Dorang di Kuala Lumpur saja boleh buat. Kita pastikan boleh buat kilang di Sabah untuk beg-beg. Lepas itu kita jual untuk orang Sabah. Harganya jauh lagi murah kalau kita keluarkan di Sabah kilang-kilang. Kita ada kilang yang kerja orang Sabah. Bila ada kilang buat topi. Kau tengok dia punya topi itu kilang. Topi ini di mana dibuat? Bukan di Sabah. Masakan topi itu tidak boleh dibuat di Sabah. Kalau topi ini dibuat di Sabah, ada kilangnya. Yang kerja buat topi anak Sabah. Bila kerja ada duit. Bila ada duit kita beli barang. Barang apa yang kau beli? Barang Sabah. Pasal itu bila saya kerajaan 20 bulan saja. 20 bulan kena lagi lockdown, kena lagi Covid. Terpaksa kita belanja duit untuk beli mask. Kita beli obat vaksin dari China. Pasal apa? Saya mau selamatkan nyawa manusia. Duit buat apa kau simpan kalau rakyat saya mati? Betul tak? Bagi sekolah, Kementerian Pelajaran 1 juta. Bagi polis 1 juta. Bagi tentera 1 juta. Duit kita bagi kepada mereka. Pasal mereka berjalan menjaga keselamatan rakyat Sabah. Saya belanja 600 juta untuk bakul-bakul makanan masuk kampung-kampung. Pasal kedai ditutup. Beras tidak boleh beli. Pasal saya mau rakyat saya makan. Jangan pula rakyat tidak cukup makan. JRS ada yang YB-nya tidak cukup makan. Jadi salah satu perkara yang menyusahkan kita, orang Sabah ini berpecah-pecah. Berpecah pasal apa? Ada orang Bukit
Ada orang sungai, kaum yang ada, agama yang ada. Walhal tangannya sama saja sama tangan saya, lebih kurang warnanya. Tidak ada bezanya. Rambut dia lebih kurang sama dengan rambut saya. Cuma dikasih cantiknya warna-warna itu. Kita manusia sama saja. Mata ada, hidung ada, telinga. Pasal apa kita berpecah-pecah? Tapi kita yakin bahwa nenek moyang kita Adam. Orang Kristen percaya sama Adam. Betul tak? Masa kan orang Kristen tak percaya dengan Adam? Orang Islam juga nenek Adam. Kalau kita yakin bahwa satu saja manusia dinamakan, maka penting kepada kita jangan berpecah. Berpecah kita oleh kena bangsa agama. Waktu saya Barisan Nasional UMNO, dalam UMNO bila saya berucap inilah pejuang UMNO, hero saya, jadi pahlawan saya. Waktu dalam UMNO jadi pahlawan, tapi bila jadi lawan Barisan Nasional, wazan. Mana masjid? Oh, kita berhenti sekejap. Saya tidak dengar ini. Sekejap ya. Dapat. Ada masjid sini, mana masjidnya? Surau. Oh, surau. Tapi nanti sini di masjid Tunjuk Hari. Yang kesolat dekat ya, dekat ya. Tidak. Oh, ini dari GRS. Saya datang. Yang satu bendahari GRS ada di sana. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Habis dah? Oh, masih lagi. Berapa? Patah kita. Tanjung Batu Laut Cukau. Betul. Siap, Pak. Katakan persiapan sampai. Jaga kesehatan. Makanan cukup. Makanan dong cukup. Makanan cukup ni. Yang sudah makan belum? Itu istri di waktu sholat jangan di sana. Okey. Makan di masjid. Saya jamak ni. Tahun 2006 dibikin itu, tapi nggak ada penyelenggaraan sampai sekarang. Masih besar dengan besok. 2006 PPLB satu ya kan? Masih besar. Berapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Saya tidak dengar tadi, minta maaf pasal tengah berucap.
Cuma saya tidak mau nanti panjang cakap saya. Ini kamu lapar ini. Zahri sudah makan belum ini? Ada sedikit bagi ada makan. Jangan jalan, jangan balik tidak ada makanannya. Ini adat kita, bila kita menjemput orang kasih makan, jangan kasih lapar. Hadirin yang dirahmati sekalian, pilihan raya kali ini cukup penting bagi kita rakyat Sabah ini. Orang Sabah ini kena bangkit. Orang Sabah ini kena ada kepaduan dia. Tidak kira apa bangsanya, tidak kira apa agamanya. Penting kepada kita rakyat Sabah berpadu, bersatu untuk supaya kita memilih kerajaan. Kerajaan apa yang kita mau pilih? Kerajaan yang boleh mentadbir Sabah, kerajaan yang boleh membantu rakyat Sabah. Kita 20 bulan saja jadi kerajaan. Tidak ada rekod warisan yang rasuah. Saya tidak pernah ambil tanah 1 inci pun di Sabah ini. Waktu saya ketua menteri, tidak ada saya ambil kayu balak. Malahan saya beritahu jangan ekspor kayu balak. Saya tidak minta projek Penbonyo dari Mahathir pun. Tidak menyentuh 1 projek pun. Kita bantu rakyat kita. Kalau kita kerajaan warisan, sudah keluar itu orang tangkap sama saya. Tapi dulu dituduh saya mengambil duit 1 bilion. Dituduh saja. Mana ada kes? Disuruh tidur saya 2 minggu di lantai, pakai baju orange. Si Zahid, si Najib sudah ditangkap, tapi pakai kot, pakai necktie. Ismail Sabri dorang bilang jumpa duit 100 juta, pakai kot, pakai necktie. Saya tidur di lantai. Masa BN, hero UMNO. Lawan BN, jadi PTI saya. Kemana ini? Pasal apa diguna PTI ini? Pasal orang Sabah senang dipecah. KDM dia tidak suka PTI. Jadi menggunakan rakyat yang paling terbesar di Sabah, KDM. Kerajaan dusun, kaum-kaum yang lain itu paling besar. Nombor 2 yang paling besar, Bajau. Jadi macam mana kasih pecah ini? Kaum-kaum ini gunakan bangsa, gunakan agama. Waktu kita kerajaan, ketua menteri saya. Tapi saya bagi gereja 1 juta di Tambunan depan Sipairin. Bina gereja di Pinampang 1 juta. Islam saya ini bukan hilang Islam saya. Pasal saya ingat bila saya jadi ketua menteri, saya ketua menteri bukan hanya untuk orang Islam, saya juga ketua menteri untuk yang bukan Islam Kristian. Jadi kita kena berpikir, jangan hanya kita pikir diri kita. Kita pikir jamaah kita di belakang, ada Islamnya, ada Cinanya, ada Murutnya, ada dusunnya, ada Bajaunya, ada Suluknya, ada sungainya, berbagai kaum yang ada di Sabah. Jadi kemana kita mau memimpin umat ini? Pasal itu kita mau pastikan kali ini orang Sabah kena pilih kerajaan Sabah. Kalau disempurna saya kebagi mati BN, saya limpas tadi dari sandakan bendera BN pula benderanya. Kemana kita? Kalau Mahathir boleh kasih mati BN, kalau si Mahyudin timbalan Presiden UMNO kasih mati BN UMNO, dulu si Anwar kasih mati UMNO, masakan saya pula tidak boleh kasih mati UMNO ini. Orang kan masih UMNO boleh, tapi kita kasih mati UMNO tidak boleh. Pasal itu saya sudah maklumkan kepada mereka, warisan akan bertanding 73 kursi. Pasal apa kita mau tanding 73 kursi?
Di Semenanjung, di Perlis, di Johor sudah lebih 700 kursi adun mereka itu. 700 kursi di Pahang, di Selangor, di Johor, di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. 700 kursi, kita cuma 73. Itu pun dorang mau ambil. 700 dong sudah ada, kita dong mau ambil kita punya kursi. Buat apa kita membagi sama dorang ini? Kita bagi sama dorang, suara dorang yang kita dengar. Tapi kalau kita bagi dengan parti warisan, suara rakyat Sabah yang akan terdengar. Bukan hanya kita mau suara kita didengar, kita perlu ada tindakannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, pasal itu penting bagi kita pastikan masa kita nyatakan saya wujudkan Kementerian Kesehatan. Kalau orang sakit di Kinabatangan ini sakit jantung, tidak ada doktor yang boleh bedah jantungnya itu. Mau dibawa lari di Kota Kinabalu, tengah jalan sudahlah jalan berlubang, mati di tengah jalan itu. Jauh ini. Ya. Pasal itu insyaAllah besok kita kerajaan, saya akan wujudkan Kementerian Kesehatan di Sabah untuk bantu. Pasal apa kita mewujudkan Kementerian Kesehatan? Ubat yang ada di Hospital Sendakan, sebagian besar ubat yang ada di Hospital Sendakan dikeluar daripada negeri Melaka, negeri Selangor, negeri Sembilan. Dorang boleh keluarkan ubat Panadol yang kita beli, sakit perut ke, Panadolnya ke, penisilinnya ke, dorang keluarkan di Selangor, dorang keluarkan di negeri Sembilan, dorang keluarkan di Melaka. Pasal itu kita wujudkan Kementerian Kesehatan. Besok ubat-ubat ini orang Sabah, rakyat Sabah, negeri Sabah akan keluarkan supaya ada kilang. Orang bilang generic medicine, ubat generik yang ada boleh dikeluarkan di Sabah ini. Kalau kita ada kilang, kita ada kerja. Kalau ada kerja, kalau ada kilang, obat yang kita beli harganya murah. Tapi kalau kau beli dari Kuala Lumpur, diangkat naik kapal, sewa kapal ada, membayar lagi sewa kapal, mendarat di pelabuhan Kota Kinabalu, membayar lagi cukainya itu. Tapi kalau kita keluarkan kita punya ubat, barangan yang kita keluarkan, InsyaAllah harganya berdasarkan Sabah, tidak akan ada bayaran perkapalannya, pengangkutannya, dan juga cukai-cukai yang lain. Kita sudah wujudkan Kementerian Pelajaran. Pasal itu penting kepada kita, Kementerian Pelajaran. Pasal kita mau anak-anak kita ada ilmu mereka. Kalau ada manusia ada ilmunya, tapi badannya tidak sehat, tidak boleh makan daging. Pasal apa? Darah tinggi. Kalaupun ada duitnya, besok nanti tidak boleh minum gula. Pasal apa? Kencing manis. Jadi perlu ada ilmunya, perlu ada kesehatannya. Manusia akan ada kemajuannya. Boleh makan kerana tidak ada kencing manis. Boleh makan oleh kerana darah tingginya tidak ada. Boleh makan oleh kerana gaut lututnya boleh berjalan. Itu yang penting kepada kita. Kementerian Pelajaran kita wujudkan untuk kita melatih anak-anak kita Tibet Technical Colleges yang ada. Bayangkan anak kita si Zahara itu masuk sekolah tidak tahu apa jadi dengan anak ini. Polis Sabah siasat tidak tahu apa jadi. Doktor Sabah siasat tidak tahu apa jadi. Kena ada doktor dari Kuala Lumpur siasat. Kena ada polis dari Kota Kinabalu dari Kuala Lumpur siasat. 3 bintang datang dari Bukit Aman, dia nyatakan budak ini tangannya patah, kakinya patah. Lepas itu di belakangnya ada. Lepas itu dia yang cakap, bukan saya cakap. Budak ini kena buli. Bukan dibuli ini budak ini, dibunuh ini.
Kalau buli setakat buli masih hidup lagi, betul kan? Tapi mengambil masa. Anak dalam tanah digali kuburnya, keluar dari tanah. Lepas dari tanah, sekarang ini soal siasat, inquest konon mahkamahnya. Siasat. Yang kau tanya orang ini sudah 10 kali ditanya. Polis Sabah tanya orang yang sama, polis Kuala Lumpur tanya orang sama, mahkamah juga tanya orang-orang yang sama. Kenapa ini? Kemana ini keadilannya ini? Dan saya telah bersuara di parlimen, kita tuntut keadilan yang ada. Siapa salah, salah. Jangan perbetulkan mana yang salah itu tidak salah. Keluar video mereka, duit sudah dapat, tapi tidak cukup. Si Rubin Balang bilang mau dibagi 3 juta, mungkin dia mau 50 juta, tidak cukup. Video mereka keluar, 9 YB video keluar, 2-3 orang saja yang di-charge. Kenapa video lain juga lain begitu? Sama juga orang yang menangkap video yang sama, bukan lain-lain. Tapi kenapa yang lain tidak ambil tindakan? Yang lain ambil tindakan. Saya tidak ada video baju orange. Mereka ada video Dr. Yusuf di-charge, MP Tawau di-charge pakai kot. Saya pakai orange, dicaci, dihina saya. Kemana kita itu? Pasal dorang takut dengan saya itu. Paling bahaya inilah ini. Tidak lagi Tun Mustafa, inilah dia punya ganti Tun Mustafa. Sama Tun Puan bisa. Jadi kita pastikan rakyat Sabah jangan berpecah. Sudah meninggal Tun Fuad Steven, orang tua kita. Sudah meninggal Jaya Sundang, orang tua kita. Sudah meninggal Tun Mustafa yang telah membentuk Malaysia. Kali ini kita bentuk kerajaan Sabah untuk Sabah. Pasal apa kita mau pikirkan si Anwar Ibrahim punya masa depan? Pasal apa kita mau pikirkan si Zaid punya masa depan? Pasal apa kita pikirkan bersatu si Mahyudin punya masa depan? Yang kita pilih ini Ketua Menteri Sabah, bukan Ketua Menteri Kuala Lumpur. Buat apa pula orang Kuala Lumpur tentukan Ketua Menteri Sabah? Si Ajiji tidak cukup dia punya kursi, tapi beli YB saya untuk kasih cukup. Patinya lahir gagasan baju merah, dilahirkan parti GRS. Gagasan ini tahun 2022. Bila pilihan raya Sabah ini? 20. Parti yang tidak pernah bertanding gagasan boleh jadi kerajaan Sabah hari ini. Tidak. Boleh bertanding, boleh jadi ketua menteri. Parti yang tidak pernah bertanding boleh jadi kerajaan. Demokrasi apa Sabah ini? Demokrasi duit. Saya mantan ketua menteri. Kalau saya mau kekal jadi ketua menteri boleh. Yang melompat berapa juta dong bagi? 1 juta saya boleh panggil Tauki Kayu Malam, bagi dia 3 juta, jangan dia melompat. Boleh. Pasal apa? Kau dibagi jawatan menteri, jauh-jauh kau keluar, Jun Wong kamu keluar, lantik orang ini supaya dia tidak melompat. Boleh saya buat. Tapi nilai apa saya sebagai pemimpin Sabah ini? Membeli orang, membeli YB, kekal kita jadi kerajaan, kekal kita jadi ketua menteri, kekal kita sebagai ketua oleh kerana kita mempunyai pendirian budaya membeli-beli, lompat-melompat. Kali ini pastikan siapa yang lompat, tumbangkan mereka ini. Si Masyong, dia dilahirkan di Tongon itu, kampungnya. Dulu kampung itu menjadi forest reserve itu, hutan kerajaan Sabah.
Saya ketua menteri, saya keluarkan kampung itu daripada forest reserve. Sekarang ini di kampung itu tidak ada lagi reserve, orang kampung punya tanah itu. Perkampungan mereka. Itu yang kadang-kadang bila kita melihat, kita jadi kerajaan. Saya tidak ambil tanah rakyat. Saya pergi Tambunan 480 gram. 480 gram saya bagi dengan orang dusun di Tambunan depan si Fairin. Masa saya ketua menteri, bagi gram tanah sama mereka itu. Bukan bajau itu. Bukan orang sungai di situ itu. Tapi kami bagi untuk pastikan ini hak mereka. Sudah berapa tahun si Jepri Timbalan ketua menteri ada dibaginya gram tanah di Tambunan? Tidak ada itu. Di Keningau saya bagi gram tanah 2.800. Tapi 20 bulan saja saya jadi ketua menteri. Kalau bekas saya lama, orang Wamud, orang Sukau ini saya bagi tanah ini. Hadirin yang dihormati sekalian, tapi saya bagi tanah jangan jual tanah. Saya mau tanah itu dibagi dengan mereka dan pastikan supaya keadaan di kampung anak-anak itu bukan hanya bapaknya menikmati tanah, tapi sampai cucunya itu dapat tanah. Saya buat undang-undang. Saya bagi tahu dengan pengarah tanah, tanah yang saya bagi di Keningau, di semua tempat di seluruh Sabah, di Tawau, bagi tanah ini dan tidak boleh dijual. Bagi dengan anak zuriat dia. Pasal itu bila kita dah kuasa jaga mereka sebaik mungkin, kerana ini umat kita. Saya bukan lama hidup pun berapa tahun saja kita. Saya minta dapat sampai 100 tahun. Kita doakan. Sekarang pun sudah 70 tahun. Nampak sejak muda. 8 cucu sudah saya. Saya pikirkan cucu saya, bukan saya pikirkan mau jadi ketua menteri. Saya mau bantu rakyat Sabah, negeri Sabah ini sebaik mungkin. Tapi yang berkuasa ini kamu ini, bukan saya ini. Ya. Tapi insyaAllah saya tolong, bukan saya tolong. Saya singgah kau punya kampung itu. Buat lagi masjid di kampungmu. Bukan kita tidak singgah. Kita tolong umat yang ada. Saya tolong masjid. Saya pergi kampung Sia Jiji. Waktu saya ketua menteri, dia minta tolong buat masjid, bagi baik masjidnya di Tuaran. Saya bagi 2 juta, bukan hanya gereja, bagi 2 juta kepada di Tuaran. Kau viral, kau tanya dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya datang bukan hari raya. Sudah kamu dengar sekarang ini video keluar, dorang ambil duit. Dorang yang kerajaan. 5 tahun Sia Jiji jadi kerajaan. 5 tahun Sia Jiji jadi ketua menteri. Dorang yang pegang jawatan, dorang yang pegang duit, dorang yang rasuah. Salah Datuk Sapi, dorang curi duit, saya punya salah. Bagus itu. Jalan berlubang, salah saya. Tidak ada air, salah saya. Tidak ada elektrik, salah saya. Dorang yang pegang duit, dorang yang kerajaan, tidak bersalah ke ini. La haula wala quwata, kemana manusia ini? Dorang yang berkuasa, dorang yang pegang duit berbilion-bilion. Saya yang bersalah. Bagus punya kerajaan. Kali ini saya akan pastikan, saya akan semak semua file-file mereka. Tanah yang ada dijual ke mana? Saya akan semak semua kayu balap yang ada. Kemana duit ini? Mana hasil sawit Kinabalu? Mana hasil Sabah Soput? Saya mau Yayasan Sabah banyak duit. Jangan Tauke yang banyak duit. Kalau Yayasan Sabah banyak duit, besok nanti cukup duit, saya akan bantu anak-anak kita beasiswa. Tidak perlu ibu bapa belanja. Sekolahnya PIBG-nya. Buat apa duit itu?
Kalau dahulu kerajaan negeri BN utang 1 bilion, 2019 1 tahun saja kita jadi kerajaan, utang BN saya boleh bayar 1 bilion. Masakan anak-anak kita punya bebanan utang mereka, saya tidak boleh bayar itu. Sarawak boleh buat, masakan kita tidak boleh buat. Apa lain kadang punya otak di Sarawak ini? Siapa lagi kaya dari Sarawak ini? Siapa ini lagi kaya dari Sarawak? Minyaknya paling nombor 1, paling banyak minyak di Malaysia di Sabah, bukan di Sarawak. Gas paling banyak di Sarawak, kita nombor 2. Paling banyak kelapa sawit ditanam di Malaysia di Sabah. Paling banyak kayu balak di Sabah. Paling banyak emas di Sabah. Paling banyak rasuah di Sabah. Betul kan? Pasal rasuah itulah yang merosakkan masa depan anak-anak kita. Kenapa tidak ada air hari ini? Siapa punya salah? Ada duit terjumpa di jabatan air 170 juta. Siapa punya kerajaan? BN, bukan saya. Rupa-rupanya duit yang terjumpa, air tidak ada. Tapi sebelum pilihan raya, Tuhan bagi tunjuk sama umat. Pejabat Siajiji tingkat 32 banjir. Ada TikTok kan? Kenapa pula yang tingkat, bangunan bertingkat sampai air banjir? Kenapa ini? Kenapa ada keluar video sebelum pilihan raya 9 YB ambil duit? Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala bagi tunjuk sama umat sebelum pilihan raya, kamu nampak dengan mata kamu, inilah pemimpin-pemimpin, namanya gabungan GRS, gabungan rasuah sabar. Tuhan bagi tunjuk sama kamu ini. Ajiji bagi tanah baru saja tahun lalu 32.000 hektar dikeluarkannya, hampir 100.000 ekar. Saya kan siasat, siapa yang buat kerja ini? Siapa taukinya ini? Kemana ini? Mana hasilnya? Kepada Sabah kah? Ataupun kepada orang individu tertentu? Jalan raya yang rosak di sini nih. Saya jalan tadi, sakit pinggang saya sudah ini. Dari sini sampai ke Pudat, sampai ke saya Banggi ini berjalan. Besok ke Bengkoka, jalan lagi macam-macam ini. Dulu saya pergi dari Ranau turun ke Telupin, Buluran. Jalan punya teruk. Penbonio tidak siap-siap. Besok kita jadi kerajaan, saya akan panggil pengarah JKR. Kau ikut dengan saya. Saya akan panggil Sekretariat Tetap Kementerian Keuangan. Saya akan panggil Bendahari Negeri Persekutuan. Mana ini duit? Mana ini kontrak? Siapa yang buat jalan? Kenapa jalan tidak siap? Berpuluh tahun jalan tidak siap. Kalau dia tidak siapkan, saya tamatkan kontraktor, bagi kontraktor baru untuk kasih siap jalan. Tidak ada gunanya kita latih kontraktor tapi jalannya tidak siap-siap. Yang siap duitnya. Habis duit, dorong ambil. Pasal itu penting kepada kita, pilihan raya kali ini pilihlah. Bukan hanya parti, warisan di parti berbagai bangsa. Presidennya orang Bajau. Mama saya orang Tidung. Tidung itu KDM itu. Tasasu saya cakap. Sampai dia sebut. Tapi dipitnah saya minta maaf. Saya bilang bukannya itu. Saya sebut. Ya kita manusia juga terlanjur cakap, minta ampun, minta maaf. Apa salah saya? Kan, bukan tidak boleh pula. Tapi digunakan. Jangan undi dia. Pasal tasasu cakap dia. Yang dorang rasuah, yang dorang menjadikan tidak ada air, mana yang lebih berat? Tasasu cakap saya atau dorang yang rasuah ini? Oh, kadang-kadang dipikir pemikiran kita, oh tasasu. Pasal apa? Bukan mencaci. Saya tidak mencaci. Dalam Bible pun sudah disebut. Ada dalam Bible, kafir ada disebut. Dalam Al-Quran ada. Bukan tidak ada. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Qul ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma'bud wa la ana abidu
Lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama dia, agama saya dengan agama. Itu bahasa Arab tidak mencaci. Bukan mencaci itu. Ya. Jadi itu yang saya katakan, jangan kita dipecah-pecah oleh kerana kaum yang terbesar KDN, kedua Bajau, dipecah gunakan kaum yang ada. Apa saya ni PTI? Mantan Timbalan Menteri Pertahanan boleh dilantik jadi PTI. Si Maximus Inquili sama sekolah sama saya di Sabah College. Masakan boleh pula jadi menteri PTI di Malaysia ini. Tapi dipitnah saya, dicaci saya. Pasal itu penting kepada kita. Jangan mencaci bangsa, jangan menghina manusia. Kalau kerajaan Malaysia boleh bantu orang Gaza sampai beratus juta di Palestin itu, alhamdulillah, kita tidak akan membantu. Tapi bukan boleh mengundi di Sabah itu. Betul. Yang kita boleh mengundi ini berapa bantuan ini? Jadi penting kepada kita pastikan pilihan raya kali ini jangan hanya dengar ucapan-ucapan mereka, mengukur manusia bergandengan ucapan perkataannya, mengukur manusia daripada perbuatannya, amalannya, itu kebenaran dia. Betul tak? Saya sudah bagi tahu dulu, Datuk Najib saya nasihatkan, berapa hutang negara kita pada hari ini? Berbilion duit. Datuk Safi dia lawan Perdana Menteri. Bukan saya lawan, saya tegur, saya makmum. Bila imam saya salah, saya berkewajipan selaku makmum menegur imam saya. Bacaannya tidak betul, rukunnya tidak betul. Oh, bodoh dia, Menteri Kanan naik Presiden. Bukan saya pikirkan naik Presiden, bukan saya pikirkan Menteri Kanan, itu nafsu itu. Tapi amalan saya memperbetulkan perjalanan. Siapa yang betul? Akhirnya kebenaran mengatasi kebatilan. Siapa yang ditahan? Si Najib. Betul tak? Jadi itu kadang-kadang mengukur manusia jangan diukur dengan hanya semata-mata ucapannya. Ajiji, Sabah maju jaya, jalan berlubang-lubang. Bagus. Slogan. Apa artinya slogan ini? Lawangan Sabah maju jaya, Sabah maju jaya. La haula, sekolah pun bapak-bapak ini. Pasal itu besok kita kerajaan saya akan pastikan jangan ada lagi sekolah-sekolah di Sabah ini berpapan-papan. Ada tandas tidak ada air, ada tidak. Saya jadi ketua menteri, saya pergi Long Pasir. Pergi Long Pasir di sana, saya nampak sekolahnya berpapan. Sudahlah sekolah berpapan, saya tanya, mana tandasnya? Tidak ada tandas. Bilik guru pun tidak ada. Lepas itu saya luluskan 70.000 buat tandas, buat untuk bilik guru mereka. Bayangkan Kementerian Pelajaran yang ada mengurusnya. Tandas tidak ada, bilik guru tidak ada. Sekarang ini tandas ada, tapi air tidak ada. Macam mana orang kincing itu? Kincing tidak ada air. Bagus itu. Masakan mau pakai mineral water, mahal itu. Mineral mahal lagi daripada punya handphonemu itu. Jadi kita kena berfikir. InsyaAllah jangan bimbang sangat. Kita akan atasi masalah air di Sabah ini. Jangka panjangnya saya akan buka satu dam di Kinabatangan ini. Dam di sini akan melancar berbilion duit. Dan saya mau besok kalau ada dam di Kinabatangan, saya mau orang Kinabatangan ada kerja untuk anak-anak mereka di sini. Ada dam lagi satu kita akan buat. Saya buat kajian di Ladatu, di Segama. Kalau di Sarawak boleh buat dam, bakun dam. Sekarang di Sarawak hasil dam bakun itu 7 bilion satu tahun. Kalau kita boleh buat di Kinabatangan ini, yang berhasil ini bukan hanya kerajaan negeri, orang Kinabatangan juga itu. Pengangkutannya, kerjanya, ya. Tapi kalau kita bawa orang kita semua, mungkin lambat dia. Jadi saya akan panggil kontraktor dari China, kasih siap sekurang-kurang tidak sampai 5 tahun, 4 tahun, seumpama itu.
Jangka pendek kita boleh selesaikan masalah air jangka pendeknya, bukan dengan mineral water. Bayangkan anak-anak kita di UMS itu, universiti, air tidak ada. Mau kincing pun susah, mau mandi pun susah, mau minum pun susah. Minta air ditangkap, disiasat. Ini anak kita. Kenapa kau tidak boleh antar lori air ke universiti? Kalau boleh antar lori air di rumah-rumah, masakan universiti tidak boleh diantar. Betul nggak? Banyak ada usaha kita, jangan bimbang sangat. Bukan kita bodoh ini, ya. Cuma minta kerjasama, minta tolong daripada orang Sabah. Di Sukau, di Kuamut, di Sugut, semuanya di apa lagi? Laman. Pastikan pilihan raya kali ini undilah parti warisan. Parti warisan, parti berbagai bangsa. Presidennya orang Bajau. Timbalan presidennya orang Gedien. Datuk Dero. Setiausaha Agungnya Lorito, orang Keningau, dusun. Naib Presiden orang Cina, si Jun Wong. Naib Presiden Dr. Daud YB Bengawan, orang Brunei. Naib Presiden Datuk Jaujan, orang Bajau. Ketua Penerangan Datuk Aziz, orang Bajau. Ketua Wanita Nur Faiza, orang Bajau. Wirawati Munira, dusun Bajau. Bapaknya orang dusun di Kota Belun. Paling banyak majelis tinggi dalam warisan orang KDN. Si Mudi, si Zimin, si Jo Boysin, semua. Ya. Bila tengok jumlah paling banyak majelis tinggi. PBS siapa presiden? PBS siapa timbalan presiden? Orang Bajau. Setiausaha Agung orang Bajau. Star, si Jeffrey, timbalan siapa dia? Bukan parti berbagai bangsa. Warisan parti berbagai bangsa. Orang Sungai ada, orang KDM ada, orang Bajau ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap supaya kita jelaskan, kita tidak main bangsa, kita tidak main agama. Ini orang Sabah, kita rakyat Sabah. Apa salahkah saya mau satukan rakyat Sabah menerusi satu parti yang ada? Saya juga mantan, saya bekas Menteri Perpaduan Malaysia. Saya bekerja bekas Menteri Perpaduan. Bukan hanya Menteri Jaga Ayam, Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan di Kuala Lumpur. Sekarang ini pasal apa kita mau? Supaya warisan bertanding 73. Kita tidak gabung dengan mana-mana parti. Pasal kalau kau bergabung dengan parti, dorang mau kursi. Si Anwar mau 30, si Bung Mokhtar mau 50, si Ajiji mau 50 kursi, Yong Tekli mau 10, Pandikar mau 5. Yang dorong mau ini kursi. Lepas pilihan raya mau menteri. Tidak kasih menteri si Jeffrey melompat. Jadi apa yang kita pikirkan? Pikirkan kursi kah? Pikirkan jawatan. Kita tidak pikirkan kursi, kita tidak pikirkan jawatan. Yang kita pikirkan masalah rakyat Sabah, air, elektrik, sekolah, kesehatan. Pasal kalau kita bergabung dengan rakyat, rakyat punya masalah yang kita mau selesaikan. Kalau kita bergabung dengan parti-parti, kursi, jawatan mereka yang kita mau selesaikan. Mana bagus? Mau menyelesaikan jawatan dorang kah ataupun masalah rakyat yang ada? Masalah rakyat, pasal rakyat yang mengundi, bukan parti. Betul tak? Buat apa kita pikirkan si Jeffrey? Buat apa kita pikirkan si Mailin? Buat apa pikirkan si Anwar Ibrahim? Buat apa pikirkan si Zahid Amno? Ini yang saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan pastikan kali ini
pilihan raya mesti ada kebulatan dia. Dalam bahasa Bajau, kamu faham Bajau kan? Maka hati Bajau. Suaya totong akal di banggotan jantungna di kayu uruh. Dami kilahea aheka. Ha? Itu Bajau itu. Kenal. Aku nak Bajau. Jangan undi pati lahir. Okey, Bang. Dusun bilang amu nak mengundi di happy. PH. Dah mengerti. Oh, nak mengerti dusun juga ini. Itu bagi orang dusun yang mengerti. Jadi saya harap sungguh, kalaupun tidak paham, tapi yang penting undilah parti warisan Sabah. Boleh. Saya tidak mau paksa. Saya cuma minta keredaan. Kami tidak datang rumah ke rumah bagi duit. Parti warisan tidak banyak duit. Ya. Tapi kita banyak akal, kita banyak kebijaksanaan, kita ada semangat yang kuat, kental untuk membela masa depan anak-anak ini. Ini anak-anak muda ini yang sepikirkan masa depan orang ini. Kemana anak-anak muda ini? Tidak. Yang penting itu pastikan anak-anak punya masa depan. InsyaAllah. Saya sudah melihat keadaan Sabah ini, kita boleh bangunkan Sabah sebaik mungkin untuk pastikan supaya rakyat di Sabah ini jangan lagi dalam keadaan yang susah, tidak ada elektrik, tidak ada lampunya, jalannya berlubang. Tapi saya yakin kali ini insyaAllah dengan ada kesempatan hari ini saya datang, rakan-rakan kita daripada parti-parti yang ada ini, ya, untuk menyertai. 3 hari lalu 2 orang majlis tertinggi PBS masuk parti warisan. Majlis tertinggi PBS masuk parti warisan. Minggu yang lalu Ketua Penerangan Pemuda Parti Star, si Jeffrey punya, Ketua Penerangan Pemuda Star seluruh Sabah masuk parti warisan di Tenang. Ketua Bahagian ASNO Tuaran, si Ajiji punya kampung, masuk parti warisan dengan ahli-ahli dia. Jangan berpecah-pecah, pasal dorang mau supaya kita bulat, untuk kita ada kesatuan rakyat di Sabah bergabung dalam satu parti yang dinamakan warisan yang ada, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di Sabah kita kontrol, di Kuala Lumpur kita boleh bantu siapa kerajaan sana, pasal kita kursi parlimen 25 saja. Di Kuala Lumpur dorang ada 166 parlimen. Suka tidak suka dorang boleh pilih siapa Perdana Menteri, pasal kursi dorang banyak. Kita cuma 25, tapi kita 73 punya kursi, bukan dorang punya kursi. Ini kursi orang Sabah punya. Jangan salah ya. Berulang kali saya nyatakan, ini tangan bukan tangan si Zahir, ini bukan tangan si Anwar. Kau punya tangan ini. Orang Sabah ya. Kau bawa pergi rumah, kau salam orang, kau perlu istrimu. Tangan ini, tangan inilah yang akan menentukan siapa kerajaan di Sabah. Tangan ini menentukan sama ada kita pilih pemimpin yang rasuah. Tangan ini yang akan menentukan kita pilih pemimpin yang ambil tanah rakyat. Kalau kita salah itu, insyaAllah yakin dengan niat baik saya pun mau masuk surga ini. Ya. Tanah saya tidak mau ambil. Besok kita kerajaan, itu tanah pun mana boleh masuk kubur ini. Ya. Yang masuk kubur marah buka, ditanya saya, apa saya buat? Isteri saya pun tinggalkan saya. Kadang-kadang kita janji sehidup semati, ya saya cakap saja sehidup semati. Bila suami mati, bila isteri mati, baik-baik. Tidak ada isteri, tidak ada suami yang berani masuk dalam kubur temankan isteri. Itu kebenarannya itu. Tuhan sudah janjikan kepada kita umat manusia ini. Yang tinggal dengan kita, kita dilahirkan miskin. Tidak ada kasut, tidak ada cermin mata, tidak ada baju. Lahir dari perut ibu kita miskin, tidak pandai bercakap, tidak pandai berjalan, tidak boleh makan. Besok mati dimatikan miskin.
Tidak ada kod masuk dalam kubur itu. Ada kereta ninja, tidak boleh masuk ninja itu. Pasal besar ninja itu, kubur kecil saja itu. Kasut yang merah, yang ini pun tidak boleh dibawa itu. Handphone pun tinggal itu. Mana ada handphone masuk dalam kubur? Kalau di kubur manusia tidak ada handphone itu. Kalau bekas ada handphone di telepon, apa kabarmu dibawa itu? Tidak ada kebenarannya itu. Allah Subhanahu Wa Taala sudah janji kepada umat yang ada. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekalian, pilihan raya ini cukup penting. Tolonglah untuk masa depan anak-anak kita. Jangan salah, ya, dengan niat baik. Pilihan raya datang, undilah untuk masa depan rakyat Sabah dan orang Sabah ini. Minta ampun, minta maaf kalau ada tersasul cakap saya, terkasar bahasa saya, dengan niat baik selaku rakyat, selaku umat, memperingati antara satu dengan yang lain agar perjalanan kita ihdinas siratal mustaqim, jalan yang ada keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berdoa diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk kita membangunkan dan memajukan rakyat Sabah ini. InsyaAllah kita boleh bangunkan Sabah ini. Kaya negeri ini, kaya negeri, tapi masalah dia pemimpinnya rasuah. Hapuskan rasuah. Cara menghapuskan rasuah di Sabah, jangan undi mereka, ya. Menghapuskan jalan yang berlubang-lubang dengan elektrik tidak ada, air tidak ada, jangan undi mereka. Boleh? Yang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawah, you want to take the picture? Mari di bawah. Sedikit ini penghargaan dan terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat atas ucapan kepada kita semua. Kami juga berharap semoga ini bukan perjumpaan yang terakhir, bahkan ini menjadi permulaan kepada lebih banyak lagi pertemuan dan kerjasama pada masa akan datang. Sekarang majlis beralih kepada penyerahan borang pendaftaran ahli daripada ketua-ketua cawangan kampus. Maafkan saya, majlis diteruskan dengan sesi bergambar kenangan. Diminta para hadirin untuk mengambil tempat masing-masing untuk memudahkan sesi bergambar. Diminta juga EJK untuk mengatur sesi bergambar. Para yang ada di waktu tidak maksud kita bersama menggambar pertemuan Ahmad Dewani di dalam. Terima kasih diucapkan. Kita semua hadirin untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ahli penyerahan orang. Seterusnya, majlis beralih kepada penyerahan borang pendaftaran ahli daripada ketua-ketua cawangan parti JRS.
Dijemput yang terhormat Datuk Sri Panglima Dr. Haji Muhammad Syafie Haji Abdal diiringi oleh Yang Berbahagia Tuan Azhari bin Siramun bagi menyempurnakan penyerahan borang ahli baharu. Dijemput Datuk Haji Siman Mahmud selaku mantan Perdana Menteri Agama dengan ahli seramai 200 orang. Seterusnya, dijemput Encik Kapal Usul selaku mantan EJK JRS Sukau dengan ahli seramai 58 orang. Kita bersedia Tuan Haji Maruf Haji Yassin akan menyampaikan selepas ini. Seterusnya dijemput Tuan Haji Maruf Haji Yassin dengan ahli seramai 55 orang. Diminta bersedia selepas ini Encik Mahmud bin Dogi. Dijemput Encik Mahmud bin Nasir dengan ahli seramai 61 orang. Oke, itu sahaja untuk makluman yang berhormat Datuk Presiden dan semua yang hadir. Jumlah pemasukan ahli baharu warisan adalah sebanyak 374 orang. Ya, kayak lu kayak aja. Bendera. Buka bendera. Horizon!